Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahrul bin Ahmad. Nombor metik saya 07 di KM 18F 2027, dan saya telah menjalani latihan industri selama 6 bulan di Jabatan Kastam, di mana bertempat di Menara Kastam Sabah. Kemudian saya ingin membentangkan tentang pengenalan dan sedikit latar belakang organisasi syarikat, di mana Jabatan Kastam Diraja Malaysia merupakan agensi kerajaan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. JKDM berfungsi sebagai pemungut cukai tidak langsung utama negara, memberi fasilitasi kepada perdagangan dan menguatkuasakan undang-undang. JKDM ditubuhkan pada tahun 1931 dan pengurusan diterajui oleh Ketua Pengarah Kastam dan dibantu oleh 3 orang timbalan, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Kastam bahagian penguatkuasaan pematuhan, Timbalan Ketua Pengarah Kastam bahagian perkastaman, cukai, dalam negeri, dan Timbalan Ketua Pengarah Kastam bahagian pengurusan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia terdiri daripada beberapa bahagian, iaitu bahagian penguatkuasaan, bahagian cukai dalam negeri, bahagian pematuhan, bahagian perkastaman, dan bahagian perkhidmatan teknik. Seterusnya adalah visi dan misi Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Pertama adalah visi, iaitu Kastam Peneraju Kemakmuran Negara. Seterusnya misi, iaitu memungut hasil negara, memberi fasilitasi perdagangan dan menguatkuasakan undang-undang kemakmuran negara. Kemudian etika perkhidmatan, iaitu amanah berkhidmat, ikhlas dedikasi, dan slogan adalah berkhidmat memakmurkan negara. Okey, ini adalah gambar, iaitu gambar berkenaan di mana saya ditempatkan di bahagian pematuhan Aras 2 dan Aras 3. Saya ditempatkan di bahagian pematuhan, di mana bahagian pengurusan pematuhan merupakan salah satu bahagian penting di dalam organisasi Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang bekerjasama dengan bahagian-bahagian di dalam jabatan yang melaksanakan tugas-tugas pungutan hasil, penguatkuasaan, penjenisan, penilaian, pengurusan risiko, dan perundangan. Aktiviti pematuhan diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Kastam, iaitu penguatkuasaan dan pematuhan. Ringkasan dipanggil adalah TKPK dan PNP, yang secara langsung bertanggungjawab kepada Ketua Pengarah Kastam Malaysia, iaitu KPK. Bahagian pengurusan pematuhan bertanggungjawab melaksanakan pengauditan ke atas auditi bagi memastikan segala perundangan yang ditadbir oleh Kastam dipatuhi serta cukai diikrar dan dibayar dengan betul dan tepat. Pengauditan adalah alat pengurusan pematuhan yang penting sebagai proses perancangan, penyusunan, dan pengawalan untuk membangunkan strategi pengurusan pungutan hasil yang profesional. Objektif bahagian pematuhan adalah menjalankan auditan yang sistematik dan terancang ke atas pelesen dan pengimport bagi memastikan cukai duty kastam dipungut dengan tepat dan betul, serta memberi khidmat nasihat berkaitan perkastaman. Seterusnya, memastikan syarikat-syarikat yang dilesenkan di bawah perundangan kastam dan pengimport memahami dan mematuhi perundangan serta peraturan perkastaman. Kemudian pelaksanaan dan proses audit di bahagian pematuhan. Pertama sekali, tindakan sebelum pengauditan. Tindakan ini perlu melakukan satu proses untuk menentukan audit
yang dijalankan memenuhi kriteria yang ditetapkan dan memutuskan pendekatan audit terbaik yang akan digunakan. Selepas tindakan sebelum pengauditan, ia akan pergi ke tindakan semasa pengauditan. Tindakan semasa pengauditan merangkumi kerja lapangan, iaitu field work. Proses awal tindakan ini sering bermula dengan temu bual awal melalui telefon atau bersemuka di premis atau di pejabat JKDM. Perbincangan dengan auditi berkenaan prosedur audit penting bagi memastikan maklumat yang diperoleh adalah tepat. Auditi hendaklah menyediakan dokumen atau rekod tertentu yang mengandungi maklumat yang diperlukan. Seterusnya, membuat pelaporan tentang audit. Dokumentasi audit akan dilakukan sepanjang proses pengauditan dijalankan, bermula dari proses temu bual sehingga tindakan semasa audit. Semua penemuan audit akan direkodkan atau didokumenkan bagi tujuan pembuktian serta membuat keputusan yang tepat dan adil. Pelaporan yang lengkap adalah penting bagi menyokong apa-apa tuntutan atau penemuan audit yang berkemungkinan akan dibawa untuk pendakwaan di mahkamah. Seterusnya, akhir sekali adalah semakan. Proses semakan dapat memastikan bahawa audit yang dijalankan memenuhi tahap kualiti standard yang ditetapkan oleh Jabatan Kastam. Semakan ke atas audit yang dijalankan perlu untuk memastikan prosedur audit yang betul telah digunakan. Lembaran kerja telah didokumentasikan dengan baik, peruntukan undang-undang yang betul telah digunakan dan semua penemuan audit telah dilaporkan dan direkodkan. Ini adalah carta organisasi berkenaan dengan penyelia SV bahagian pematuhan. Penyelia kami diketuai oleh Puan Alina binti Ambang, di mana bahagian urus dia verifikasi dan profiling. Seterusnya ialah Tuan Dennis anak Sadid, bahagian verifikasi dan profiling. Dan seterusnya adalah Puan Hanifah binti Haji, di mana bahagian urus setia. Dan terakhir adalah Tuan Morgan Tanti Yi, iaitu bahagian verifikasi dan profiling. Kesemua penyelia kami telah berpindah, terutamanya Tuan Dennis. Tuan Dennis dia berpindah ke Semenanjung dan Puan Hanifah telah berpindah ke bahagian Sabah Port, dan Tuan Morgan penyelia kami sampai sekarang. Ini adalah carta organisasi bahagian pematuhan Kota Kinabalu. Itu diketuai oleh penolong Ketua Pengarah Kastam bahagian Zon Sabah, iaitu Dato' Abdullah bin Jaafar, dan dibantu oleh Timbalan Pengarah Kastam Operasi bahagian pematuhan Zon Sabah, iaitu Muhammad Syukri bin Jusso. Dan di bawah timbalan ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu cawangan audit import dan SST, diketuai oleh Makmur bin Lacok, dan urus setia verifikasi dan profiling diketuai oleh Puan Alina binti Ambang. Di bawah cawangan audit import SST ini terbahagi kepada 3 kumpulan, iaitu CHAIS Unit A, kumpulan A, diketuai oleh Tuan Hasni bin Yahya, dan CHAIS Unit B, kumpulan B, itu Tuan Zulkifli bin Abdul Latif, dan CHAIS Unit C, iaitu kumpulan C, diketuai oleh Chi Kimi. Dan bahagian urus setia pula
terbagi kepada dua juga, yaitu verifikasi profiling dan Rosetta. Seterusnya adalah ringkasan tugasan, di mana tugasan yang pertama adalah penyelenggaraan dokumen lampiran 21. Dokumen lampiran 21 ini adalah penting dan perlu ada bagi setiap fail audit kerana ia mengandungi nilai-nilai BOD yang ditetapkan oleh custom, iaitu bahagian pematuhan, dan tanda tangan bagi setiap pegawai audit yang mengurus fail-fail audit tersebut. Setelah itu, tugasan pertama yang saya perlu buat adalah mencari fail-fail dokumen yang terdapat di dalam kotak kontainer bagi setiap tahun, kerana kotak-kotak kontainer ini telah disusun dan ia juga terdapat nama-nama syarikat yang banyak di dalam kotak-kotak kontainer tersebut. Kemudian saya perlu mengumpul semua dokumen-dokumen ini dan perlu mencari dan menyimak setiap lampiran 21 kerana ia terdapat nilai BOD yang perlu saya semak, kerana nilai BOD ini perlu disemak adakah sama dengan nilai BOD yang terdapat di dalam sistem Gentex. Sistem Gentex ni adalah sistem yang dibina oleh Jabatan Custom, dan sistem Gentex ini sulit kerana ia terdapat fail-fail dokumen syarikat. Kemudian setelah saya menyemak, saya perlu mengimbas dengan menggunakan mesin cetak. Saya perlu mengimbas mengikut syarikat, dan setelah itu saya perlu memuat naik lampiran 21 tersebut ke dalam sistem Gentex. Setelah saya memuat naik, saya perlu mengumpul semua fail-fail audit tersebut ke dalam kontainer mengikut tahun, dan perlu menyusun semula mengikut urutan yang betul. Ini bertujuan untuk memudahkan pegawai untuk mengenal pasti keberadaan fail-fail audit tersebut. Tugasan seterusnya adalah penyelenggaraan komputeran, di mana saya perlu menyelenggara semua aset-aset komputer yang berada di bilik asset store. Tugasan proses yang pertama saya perlu buat adalah mengeluarkan semua komputer untuk dikumpulkan ke dalam bilik gerakan untuk saya buat pemasangan bagi setiap komputer tersebut, di mana saya perlu menyemak setiap CPU, monitor, keyboard dan mouse, sama ada aset tersebut masih baik ataupun rosak, dan juga saya perlu buat semakan sama ada komputer tersebut boleh menggunakan dan mengakses Gmail dan sistem Gentex. Dan setelah saya buat semakan, terdapat komputer-komputer bahagian monitor, iaitu bahagian skrin, terdapat rosak dan tidak dapat digunakan lagi. Setelah saya buat semakan dan penyelenggaraan komputer, saya terus membuat penglabelan dan penyusunan komputer. Proses membuat label komputer adalah saya perlu membuat label bahagian baik dan bahagian rosak, di mana saya perlu melekatkan label-label ini di bahagian atas PC tersebut. Dan setelah saya melekatkan label-label yang mana baik dan mana yang rosak, saya menyusun semula komputer tersebut mengikut urutan, di mana yang baik saya letak di bahagian atas dan mana yang rosak saya letakkan di bawah di bahagian rak aset. Seterusnya saya perlu mengemas kini bilangan
aset-aset punyaan yang berada di pejabat. Antaranya ruangan-ruangan bilik pegawai, bilik pantry, bilik mesyuarat dan bilik fail. Antara proses yang pertama adalah membuat semakan bagi setiap aset yang berada di ruangan pejabat, terutama bagian bilik pegawai. Setelah itu saya perlu mengira dan merekodkan bilangan bagi aset-aset tersebut. Contohnya seperti meja panjang pegawai, sofa pegawai, komputer, CPU, barang almari pribadi dan lain-lain. Kemudian setelah saya mencatat dan merekod, saya perlu memasukkan semua bilangan aset tersebut ke dalam sistem Excel yang telah dibuat oleh penyelia saya, yaitu Tuan Magan. Setelah itu saya perlu menyelenggara kunci-kunci pintu pejabat, di mana saya perlu membuat semakan setiap kunci pintu pejabat, terutamanya di bilik pegawai lah. Saya perlu membuat pembetulan terhadap kunci-kunci tersebut, yang mana salah saya betulkan. Dan setelah saya membuat pembetulan semua tu, saya membuat label menggunakan tagging nombor pada kunci dan pintu. Seterusnya ini adalah gambar mengenai kaki tangan dan pegawai bagian urus setia, iaitu aras 2, bagian pematuhan. Komen bagi pelajar, membuat persediaan yang lengkap dan sentiasa berkeyakinan tinggi, pemilihan organisasi latihan industri yang sesuai, dan memupuk semangat yang tinggi semasa menjalani latihan industri. Untuk organisasi, membuat rombakan pelajar praktikal di setiap cawangan, memberikan kerja yang sesuai dengan bidang yang diambil oleh pelajar, memantau setiap kerja yang diarahkan kepada pelajar agar tidak berlaku kesalahan. Kemudian ini adalah pemberian sijil dan sagu hati kepada saya, iaitu sijil tamat latihan di bagian pematuhan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.